nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru daripada harapandaily.com, bertarikh 24 November 2023, bertajuk 11 penipuan PN PAS dalam kempen pertahan syariah. Nombor 1 oleh Ahmad Mursi. PAS tipu, jika Nick Elin menang, orang Islam boleh langgar 20 kesalahan jenayah syariah tanpa dihukum. Faktanya, kesalahan-kesalahan itu ada dalam Undang-Undang Sivil dan bertindih. Sebahagian hukumannya jauh lebih berat berganda-ganda. Tapi hukuman khas berkait orang Islam seperti minum arak dalam Undang-Undang Syariah masih berjalan. Nombor 2, PAS tipu, kes Nick Elin mencabar Mahkamah Syariah. Faktanya, kes ini bukan cabar Mahkamah Syariah, tetapi cabar bidang kuasa. Dewan Undangan Negeri DUN membuat undang-undang melebihi kuasa yang diperuntukkan perlembagaan senarai negeri. Nombor 3, PAS tipu, jika Nick Elin menang, Mahkamah Syariah akan berkubur. Faktanya, kewujudan Mahkamah Syariah dijamin oleh perlembagaan, bahkan tidak boleh diganggu oleh Mahkamah Sivil mengikut artikel 121-1A Perlembagaan Negara Malaysia. Nombor 4, PAS tipu, Undang-Undang Syariah dicabar bila kuasa politik orang Islam lemah. Faktanya, kes Iki Putra dan Nick Elin dicabar waktu PN PAS berkuasa 33 bulan. Nombor 5, PAS tipu, kes ini mencabar syariat padahal itu immunity. Orang Islam wajib jihad melawan. Faktanya, enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 1 dalam kurungan IKJSK 1 ini takzir, bukannya hudud dan kisas, dalam kurungan IKJSK 2 yang nasnya katiyeh. Hukuman takzir ditentukan oleh pemerintah mengikut maslahah, tidak seperti hudud dan kisas. Bahkan 20 kesalahan itu juga dikira jenayah di bawah Undang-Undang Sivil. Nombor 6, PAS tipu, kalau Nick Elin menang, inilah pengakhiran Undang-Undang Syariah Negeri. Faktanya, kuasa negeri kekal sebagaimana biasa. Malah selepas kes ini, kerajaan melalui jawatan kuasa yang sudah dibentuk oleh Perdana Menteri 10 akan mengesyorkan penambahbaikan pada perlembagaan dan undang-undang. Proses ini sudah pernah dibuat, termasuk dulu pindaan 121-1A juga atas usaha PM10. Nombor 7, PAS tipu, kerajaan madani lambat bertindak tubuh jawatan kuasa. Faktanya, jawatan kuasa yang dibentuk perlu perkenan Majlis Raja-Raja yang baru bersidang Oktober 2023. Kes ini berlaku pada zaman PN PAS Iki Putra 2021, tetapi PAS tidak tubuhkan jawatan kuasa pun. Nombor 8, PAS tipu, kes Nick Elin 2022, fail petition masa Parlimen dah bubar. PN PAS tidak sempat buat apa. Menteri PAS tak tahu pun kes Iki Putra 2021. Faktanya, padahal kes ini dah mula lama. Pada 25 Mei 2022, Nick Elin failkan notis usul. 30 September 2022, Mahkamah Persekutuan benarkan. 13 Oktober 2022,
Nick Elin failkan petisyen. Kes Iki Putra 2021 berlaku lebih awal semasa Taqiyuddin Menteri Undang-Undang, tetapi tiada tindakan juga. Kenapa kes penting begitu dibiarkan? Nombor 9. PAS tipu, Kerajaan Madani tidak bertindak pun halang Nick Elin. Faktanya dulu pun, maafkan saya ulang semula. Faktanya dulu PAS pun tidak bertindak halang Iki Putra dan halang Nick Elin sebab kerajaan tidak boleh campur tangan hal mahkamah doktrin pengasingan kuasa. Tapi kerajaan Madani melalui MAIWP terlibat secara amicus curiae turut berhujah membantu mahkamah. Nombor 10. PAS tipu. PAS sebenarnya jago pertahan mahkamah syariah. Faktanya, semasa Undang-Undang Syariah dan Mahkamah Syariah dibangunkan, PAS masih anggap perlembagaan penjajah dan peraturan jahiliah dan kafir. Namun, PM10 sudah terlibat jauh lebih awal membantu memperkasa Mahkamah Syariah sejak 1988 pindah 121-1A perlembagaan. Nombor 11. PAS tipu, keadilan Islam akan terhapus. Faktanya, satu kesalahan yang sama oleh orang Islam, dua hukuman berlainan, satu ringan syariah dan satu berat sivil. Non-Muslim hanya dihukum di mahkamah sivil dengan hukuman lebih berat. Sebab itu, proses harmonikan syariah dan sivil perlu dibuat berterusan untuk penambahbaikan dan mencapai keadilan. Demikian seperti yang dilaporkan oleh harapandaily.com bertarikh 24 November 2023, ditulis dengan tajuk 11 penipuan PN PAS dalam kempen pertahan syariah oleh Ahmad Mursi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita terus mendoakan negara Malaysia berada dalam keadaan aman, makmur dan sejahtera. Kita mendoakan keharmonian negara Malaysia tetap terjamin dengan perlembagaan negara Malaysia menjadi nombor 1 di atas segalanya. Malah kita juga doakan untuk semua pemimpin-pemimpin parti politik, sama ada daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang, dapat sama-sama mempertahankan semua perlembagaan yang ada. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.